Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat revision tentang topik janjang. Jadi saya ambil ni sikit soalan untuk kamu untuk antara contoh-contoh lah. Dan soalan ni saya belum buat lagi tau. Saya ambil tadi buat. So hari ni saya sibuk sikit, kereta saya tak apa sihat. Okay. Jadi nombor 12 kat sini. A, hitung, semua ada soalan tapi tak boleh nampak kan? Boleh nampak. Ni jelas rasa. Clear tak? Clear tak? Boleh? Nampak Nampak. Saya tak ya. Nampak juga nampak. Ya, boleh ya. Okey. Jadi hitung bilangan sebutan n. Hitung bilangan sebutan n. Okey, yang ni dia nak sebutan. Maksudnya kalau dia bagi macam ni, apa yang kita kena faham, susunan dia untuk A adalah yang ini adalah kita punya T1, T2, T3. Kan T1, T2, T3. Okey. Yang ini adalah apa? Tn. Kan? Jadi saya akan ambil kat situ 2P kuasa 2. Saya salin balik 5 kuasa 2. 8P kuasa 2. Dot. Kat sini adalah 92P kuasa 2. Problem untuk soalan ni, walaupun simple soalan ni, dia tak bagi janjang apa. Jadi kamu kena fikir sendiri. Kan? Jadi kalau kamu nampak macam ni, biasanya adalah aritmetik. Kuasa 2 ni saja trik dia. 2 campur 3 campur 3, nampak? Kan? 2 campur 3 jadi 5. 5 campur 3 jadi 8. Jadi kesimpulan kita kat sini simple je, iaitu A sama dengan 2P kuasa 2. So, okay. Yang mana kita punya D adalah sama dengan, selepas tolak sebelum, nak buat jalan kerja pun tak apa, 5P kuasa 2 tolak 2P kuasa 2 sama dengan 3P kuasa 2. Okay. Yang mana yang ujung ni adalah Tn. Tn adalah sama dengan 92P kuasa 2. Ini jalan kerja penuh lah. Kalau kamu nak shortcut, kamu buang je P kuasa 2 tu. Sakit hati tengok je P kuasa 2 tu. Buang Cikgu, ni janjang apa? Janjang aritmetik. Nampak? Tambah. 2 tambah. Ni senang. Nampak? Tengok nombor dia. Sebab P kuasa 2 tu stay. Tu dia jadi janjang aritmetik. Jangan ambil. Dia trik kat situ. Dia nak bagi kamu fikir bahawa ada kuasa, kamu akan fikir apa? Geometri. Tak. Kamu tengok dia punya keadaan. Perubahan dia adalah pasal tambah. Tambah berapa? Tambah 3. Semua tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Maksudnya itu kita panggil dia janjang aritmetik. Ini kita boleh pakailah formula Tn. P kuasa 2 tak nak letak pun tak apa. Dia bukan nak tengok nilai P. Dia nak nilai N. Nilai N tu dia nak. Jadi kita boleh pakai Tn sama dengan A campur N tolak 1D. Masukkan Tn kita. Kalau nak letak penuh, kita letak penuh dululah. Kita tengok dia akan mati kuasa 2. A ni adalah 2P kuasa 2. N tolak 1. D kita adalah 3P kuasa 2. Okey. Tapi dah ada orang azan dah kat sini. Kita stop kejap. Kamu dah nampak. Kamu boleh cuba buat. Teruskan. Cuba teruskan kejap. Kamu akan nampak jawapan. Okey. Kita sambung. Boleh nampak. Simple je. Jadi bila kamu nampak kat sini. P square ni semua mati. Kita boleh simplify dia. Simple je terus. Mati. Yang tinggal apa? Yang tinggal adalah 92 sama dengan 2 campur dengan expand 3n tolak 3. Okay. Jadi kamu akan nampak sini 93 sama dengan 3n. Jadi n sama dengan 31. Sebab tu markah dia 2. Kamu boleh buat congak pun boleh, tak ada masalah. Kamu letak je. Yang kamu kena faham apa? Dia adalah janjang aritmetik. Janjang aritmetik. Ada soalan? Boleh? Jangan kena trik. Soalan janjang dia akan trik kat situ. Dia akan trik soalan tu seolah-olah nampak macam geometri tapi aritmetik. Ada jaga. Okey, boleh? Kita naik sikit lah. Besar sangat. Tak nampak. Ya. Sekarang kita tengok soalan B pula. B. Okey, soalan B kat sini dia tak ada kaitan pun dengan A. Allah. Tengok. Sebutan ke-9 suatu janjang aritmetik. Aritmetik JA.
Yang ini dia jelas bagi tahu. Sebutan ke-9 maksudnya T9 sama dengan 36. Hasil tambah 19 sebutan pertama janjang itu. S19 pula adalah sama dengan 760. Okey, hitung hasil tambah 5 sebutan selepas sebutan ke-19. Yang ni kena faham apa soalan dia nak. 5 sebutan selepas 19. Selepas 19 maksudnya adalah S19 campur 5. Tolak dengan S19. Ini maksudnya 5 sebutan selepas 19. Ini formula dia. Okey. Ini yang dia nak. Dia bagi ni, dia minta ni. Jadi nak jawab benda ni, kita perlu ada A dengan D. Kita perlu ada A dengan D. Dan dapat A dengan D, kita kena pecah dua-dua ni kepada formula dia. Kan? Jadi T9 kita pecahkan. Jadi kamu kena cekap terus. Contoh untuk Tn ni. Untuk Tn patutnya formula dia Tn sama dengan A tambah N tolak 1D kan. Jadi kamu kena tahu terus. Kalau saya minta T7, kamu kena ingat T7 adalah A campur 6D terus. Kita tolak satu terus. Okay. Kalau T9 maksudnya kita tulis apa terus? Kita tulis A campur 8D terus macam tu. Contoh. Okay. Sama juga. Maksudnya N tolak 1 tu kita kira siap-siap. Okay. Jadi yang ini kita akan dapat. Terus saya tulis itu A campur 8D. Sama dengan 36. Yang ini apa formula S? Formula S adalah N per 2. N per 2. 2A. 2A. Campur dengan N tolak 1. Terus tulis 18D. Sama dengan 760. Okey, nampak? Jadi, bila kamu nampak macam ni, ada dua persamaan melibatkan ada dua unknown. Ada 3 unknown masuk N. Ada 3 unknown di sini. Dan ni, dan ni. Sorry. Sepatutnya 2 unknown. Saya lupa pula. 19 saya pergi letak sini. 19 per 2. Sepatutnya ada 3 unknown. Jadi sepatutnya dia ada 2 persamaan, hanya ada 2 unknown. Unknown dia apa? A dengan D saja yang tinggal. Jadi kita boleh buat persamaan serentak. Bila kita nak buat persamaan serentak, pastikan 19 per 2 ni kita pindah ke sebelah. Jadi saya akan potong 19 per 2, pindah ke sebelah akan jadi 2 per 19. Dapatlah persamaan kita. Yang pertama, yang ini tak ada masalah. A campur 8D sama dengan 36. Dan yang ini akan jadi 2A campur 18D sama dengan 760 darab 2 bahagi 19. Mana kalkulator saya? Okey. 760 darab 2 bahagi 19. Dapat 80 kat sini. Jadi kita dah boleh buat persamaan serentak. Sama ada nak buat manual ataupun nak pakai kalkulator pun tak ada masalah. Sebab markah dia 4. Okey. Jadi yang ini dah pecah, yang ini dah pecah, jawapan akan dapat 2. Tak cukup lah sebenarnya. Nak buat pakai kalkulator boleh. Tapi saya pakai manual lah. Saya letak ni darab 2. Jadi kita akan dapat 2A campur 16G sama dengan 72 kat situ. Kamu boleh pakai kalkulator terus kan. Potong dapat 2D sama dengan ni. Dapat 8 jadi D sama dengan 4. Dapat D sama dengan 4 saya akan bawa ke sini. A campur 8 kali 4 sama dengan 36. A sama dengan 36 tolak dengan 32. A dapat 4. Jadi soalan sekarang ni bukan tanya A dengan D. Soalan tanya yang ni. Dia tak habis lagi cerita dia ni. Soalan tanya yang ni. Jadi kita kena pergi cari apa? S19 campur 5. Yang ni kena cari. Apa S19 campur 5? S24. Kita kena cari S24. Sebab S19 kita dah ada. S24 tak ada. Pergi cari S24, masuklah formula dia. 24 per dengan 2. 2A. A kita dah ada 4. 2A campur dengan N tolak 1. Jadi 23. D pun kita dah ada. 4 juga. Okey. Jadi ambil kalkulator. Kita akan dapat jawapan kat situ. Dengan
1,200. Ini pun belum jawapan dia lagi. Ini bukan jawapan dia lagi. Soalan dia ni. Jadi jawapan kita, oleh sebab itu jawapan kita S24 tolak S19 sama dengan 1,200 tolak dengan 760. Baru dapat jawapan. Dapat 440. Ini jawapan akhir kita, nampak? Sebab tu kalau kamu buat simultaneous equation ni guna kalkulator pun tak apa dah, nampak? Dia tak, kalau kosong kat sini jalan kerja masih banyak untuk dapatkan 4 markah. Okey, ada soalan? Boleh faham? Simple je kot. Cikgu. Okey, ya. 2A tambah 18 mai dari mana, cikgu? Mak Rajin. Oi, lama tak dengar soalan. Cikgu. 2A tambah 18D. Mai dari mana, cikgu? Ni. Okey, dia 19 tolak 1. Okey. Formula dia N tolak 1. N tolak 2A tambah N tolak 1. Okey. Hang balik mai KL lah. Bukan, cikgu, saya duduk kat KL, cikgu, untuk exam. Okey. Ingat balik kampung tu, lama. Tak ada, cikgu. Okey. Boleh Kita masuk soalan next question. Lebih kurang je semua. Soalan SPM kat. Soalan SPM kalau macam ni maksudnya soalan dia markah bawah 10 ni, maksudnya ni soalan kertas 1 lah. Standard Diberi bahawa, nampak? Ini dia ada titik-titik ke depan. Titik-titik ke depan maksudnya ada orang lain sebelum dia. Ada orang lain sebelum dia. Titik-titik 256 kemudian X pergi kemudian 4096. Ialah sebahagian dari satu janjang geometri. Janjang geometri. Dan hasil tambah 4 sebutan janjang pertama janjang itu 85. Maksudnya apa? S4. S4 dia adalah sama dengan 85. Ini maklumat dia bagi ya. Okey. Kan soalan dia A, dia nak apa soalan? Soalan A dia minta kat sini kamu tengok nisbah sepunya dan sebutan pertama. Jadi dia minta apa? Nisbah sepunya R dan A. Sebutan pertama. Sebab tu sebutan pertama tak ada. Dan jadi kat sini kita boleh dapat apa? Kita boleh dapat adalah kalau tengah-tengah macam ni kita boleh dapat dia punya apa? Kita boleh dapat dia punya nisbah sepunya. Nisbah sepunya. Sebab bila kita buat macam ni 256 X 4096 kita boleh guna formula nisbah sepunya. Nisbah sepunya maksudnya ni bahagi ni sama dengan R. Kan? Jadi R kita sama juga dengan X per 256. R juga sama juga dengan 4096 per dengan X. Sama. Bila sama, kita boleh buat equation kat sini. Jadi kita akan dapati yang ni X kuasa 2 sama dengan 4096 darab dengan 256. Nampak? Besar nombor ni. Okey. 4096 darab dengan 256. Jadi kita akan dapat, lepas tu square root dulu lah sebab dia besar. Tu square root je. So, akan dapat kat situ X sama dengan 1024. Terus kita dapat kat situ X. Kan? Bila kita dapat X, maksudnya kita boleh dapatlah kita punya R. Jadi R kita kat situ automatik R adalah sama dengan 1024 per dengan 256. Jadi kita akan dapat, kita akan dapat R dia 4. Jadi dah dapat R, boleh tak dapat A? A kita dapat daripada mana? Bukan 256, A dia ada titik sebelum. Kita ambil daripada ni. Ni maklumat dia bagi, kita tak pakai lagi. S4 sama dengan 85. Kita kena pakai yang tu pula untuk dapatkan A kita. Kan? Jadi A kita, formula ni S4. Apa formula S4? Sn untuk janjang geometri. Kan? Sn sama dengan kita tengok bawah dulu. Kan? Kalau R dia 4, kita tulis sini 4 tolak 1. Dia mesti positif, baru cantik. Kalau terbalik pun tak apa, jawapan sama, cuma tak cantik. Jadi kat sini kita akan letak A, ikut balik ni, 4 tolak 1 letak N. Itu formula dia. Cara tulis formula dia yang mudah. Okey?
Okay, kita guna formula ni, Sn dia bagi apa? Sn adalah 85. Saya tulis itu 85 sama dengan, okey, A kita tak tahu. 4 kita tahu. N pun kita tahu berapa? N dia 4. S4. Jadi N4 tolak 1 per dengan 4 tolak 1. Tulis. Okey, jadi kita boleh dapat A terus. A sama dengan 85. 4 tolak 1, 3 naik atas. Darab 3 per dengan 404. 404, 256. Betul ke? Saya kadang-kadang kan lupa. Betul. 256 tolak 1 sama dengan 255. Turun bawah. Dapatlah A kita kat situ. Jadi A kita adalah 85 darab 3. Bahagi dengan 25, dapat jawapan kita sama dengan 1. Itu jawapan bagi cantik. Oleh sebab itu, A sama dengan 1 dan R sama dengan 4. Panjang cerita dia. Sebab tu markah dia bagi 4. Okey, boleh faham? Kita tengok. Sebelum kita buat B. Boleh Jadi A sama dengan 1 dan R sama dengan 4. Saya pilih kat jawapan atas ni. Okey. Dapat benda ni, kita pergi dekat B pula. Apa soalan nak? Untuk soalan B dia, nilai N yang paling kecil. Nilai N yang paling kecil supaya, okey, jangan tengok yang depan ni. Kita tengok yang ni. Supaya apa? Sebutan ke N melebihi 12,000. Itu point dia. Jadi yang kita tulis kat situ untuk B, first kali kita akan buat sebutan ke N. Tn melebihi 12,000. Dengan maklumat yang kita dah ada, A sama dengan 1 dan R sama dengan 4. Ini kita dah ada. Bawa. Formula pula Tn. Formula Tn adalah ARN tolak 1. Bawa je. Jadi gantikan saja Tn kat sini. Maksudnya siapa yang akan duduk kat sini? ARN tolak 1 ni. Dan jadi A kita adalah 1, R kita adalah 4, N tolak 1. Tak tahu N. Lebih besar daripada 12,000. Ini tak ada masalah sebab 1 ni mati macam tu je. Yang tinggal adalah 4, N tolak 1 dan ni. Jadi nak dapat ni, saya pernah ajar ini, kita guna dalam log. Yang mana formula dia kalau ada A kuasa X sama dengan B. Nak cari X, kita akan guna X sama dengan log B bahagi dengan log A. Formula kita. Okey, jadi sama kaedah dia macam ni. Tak ada masalah kan? Jadi kat sini terus kita ambil N tolak 1 lebih besar. Cuma simbol jangan letak sama dengan lah. Ikut kan? Jadi log 12,000 bahagi. Pakai bahagi ni. Takut kalau pakai pecahan, takut ada kalkulator sangkut. Ada setengah kalkulator kan? Log 4. Tekan je kalkulator. Log 12,000 bahagi dengan log 4. Jadi kamu akan dapat jawapan kat sini, N tolak 1 lebih besar daripada 6.8. Ambil satu tempat perpuluhan, tak payah banyak. Okay, lepas tu kita terus buat N lebih besar daripada 7.8. Oleh sebab itu, N sama dengan 8. Okay. Apa maksud nilai N paling kecil? Ialah kalau kamu tengok, kalau N lebih besar 7.8, maksudnya N boleh 8, 9, 10, 11, 12 sampai berjuta-juta. Sebab kita nak yang paling kecil adalah yang paling dekat dengan ini, iaitu 8. Okey. Boleh faham macam mana? Okey. Jadi kamu nampak B lebih mudah sikit. A panjang sikit cerita dia, tapi best markah dia 8. Yang tu best. Okey. Balkis, mana Sabrina Balkis? Dia ada program apa entah. Oh, okey, tak apa. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Dia soalan ni, kamu tengok. Soalan lebih kurang nampak? Markah ni sikit lah markah dia. Ni dia duduk depan depan lah. Kan? Sebab kalau kertas satu markah dia makin belakang makin banyak sikit markah dia. Dia bahagian A, bahagian B kan. Kalau bahagian A sikit-sikit markah dia macam ni 5 je.
Nombor 6. Diberi, sama lebih kurang. Dia punya cara dia tanya tu kita dah boleh cam dah. Dia bagi kat situ adalah H campur 2. 2H tolak 11 dengan H campur 2/9. Adalah 3 sebutan ganjil. Yang pertama, suatu janjang aritmetik. Okey. Janjang aritmetik. Tapi dia kata sebutan ganjil. Apa maksud sebutan ganjil? Celah ni ada orang ni. Celah-celah ni ada orang. Sebutan ganjil. Tapi dalam janjang aritmetik, sebutan ganjil dia pun boleh jadi janjang juga. Dia contoh macam ni. Contoh. Kalau kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni adalah janjang. Tapi bila kita ambil 1, 3, 5. Ini pun janjang. Kalau kita ambil genap pun. 2, 4, 6. Ini pun janjang. Semua ni adalah masih dia membentuk satu, kita panggil dia janjang aritmetik yang sendiri. Contoh ini cerita dia. Dan jadi dia cakap apa? Ini adalah sebutan ganjil, tak ada masalah. Dia janjang sendiri. Nak cari nilai H boleh. Tak ada masalah. Nak cari nilai H, anggap je dia orang ni janjang 1, 2, 3. Sebab nilai H kita boleh gunakan macam tadi. Kalau janjang aritmetik tadi, geometri kita pakai R. Yang ini kita boleh pakai D. Ni dengan ni. Ni dengan ni boleh dapat D. Ni pun dengan ni boleh dapat D. Jadi macam mana D? D selepas tolak sebelum. Tolak je. Tolak congak. 2H tolak H. Akan tinggal H. Negatif 11 tolak 2. Negatif 11 tolak 2. Akan jadi negatif 13. Sama dengan, yang ini susah sikit nak kira. Sebab dia melibatkan pecahan. Jadi bila kita ambil ni, tolak ni. Ni tolak ni, kita boleh buat kat sini kejap lah. Sebab ni pecahan. H tambah 2/9 tolak dengan 2H tolak 11. Kita nak simplify benda ni je. Okay. Jadi saya akan darab 9 kat sini. H campur 2 tolak 18H tolak dengan 99/9. Saya samakan bawah je. Jadi kat sini dia akan jadi negatif 17H. Ni tolak campur jadi. Campur dengan 101/9. Okey, saya akan letak sebelah ni. Negatif 17H campur 101/9. Dia nak selesaikan persamaan ni, per 9 ni akan bawa ke sebelah ni. Jadi dia akan jadi kat situ 9H tolak dengan 117. Betul? Congak-congak salah ni. 13 darab 9. Cikgu, kenapa cikgu tak buat yang awal-awal punya je? Kan lagi senang. Mana? Oh, kena buat dua-dua cikgu. Kena buat dua-dua. Kau dah tak dapat. Kenapa? Sebab dia nak cari H memang kena buat dua-dua macam tu. Sebab apa? Bila ni D, benda yang sama je. Kita buat algebra, kita akan dapat H. Oh. Nampak? Dia ada dua cara. Nanti saya bagi satu cara lagi. 9H kat sini. Ni saya darab 9. 117 sama dengan negatif 17H campur 101. Jadi saya akan dapat kat sini 9 campur dengan 17. Ini akan dapat 26. Sama dengan 101 campur dengan 117. Saya akan dapat 218. Jadi H akan dapat 218 bahagi dengan 26. Betul ke? Saya ada salah kira, jawapan dia pelik H. Cikgu, apa nama 2? Oh, bukan. Saya salah kira. Kadang ni salah kira ni. Tapi saya rasa dalam pecahan ada jawapan dia sebab dia bagi dalam pecahan. H memang 109/13. Saya dapat macam ni. H tu.
Dalam pecahan. Sebab saya nampak je soalan B ni dia pecahan A per B. Nampak? Kan? Jadi idea dia sebenarnya simple je. Idea dia, kalau dia bagi unknown dekat kamu punya janjang, kan? Kalau dia kata arithmetic, kita buat D sama dengan D. Kalau soalan tu geometri, kita buat R sama dengan R. Itu idea. Kan? Dia ada jalan kerja lain. Jalan kerja lain dia lain sikit. Idea dia lain sikit. Ini idea yang sama. D sama dengan D, R sama dengan R sama. Ini saya dapat H dia 109/13. Saya rasa betul ke sebab B dia soalan dia nak dalam bentuk ni. Dalam bentuk apa ni? Pecahan. Jadi dah dapat tu, terus pergi dekat B. Dia bagi B kita pula beza sepunya. Beza sepunya. Beza sepunya dalam bentuk A per B. Okey, bila dia minta beza sepunya, kita tak boleh pakai dua ekor macam ni tadi. Dia lain cerita dia. Kan beza sepunya. Tak boleh sebab apa? Yang asal, beza sepunya kena pergi yang asal balik. Ini nak cari nilai H boleh. Yang asal maksudnya yang depan tu adalah T1. T1 adalah H campur 2. Nampak? Yang kedua adalah T3. T3 adalah sama dengan 2H tolak 11. Jadi macam ni. Dia lain. Ni asal. Sebab dia kata adalah sebutan ganjil. 3 sebutan ganjil. Okay. H kita dah ada. Kita masukkan saja. Jadi T1 sama dengan 109/13 campur 2. T3 pun sama. Sama dengan 2 kali 109/13 tolak 11. Sama. Okey. Jadi nak dapatkan dia punya beza sepunya dia ada dua cara. Cara yang pertama sekali kita boleh buat, kita ada T1 dengan T3. Macam mana kita nak dapat beza sepunya? Kita ada nombor 1 dengan nombor 3. Okey. Kita boleh buat macam biasa, cuma kamu tengok kalau T1 saya letak T2 saya letak T3. Biasanya beza sepunya mesti yang ini. Ini D. D sama dengan T2 tolak T1. Betul? Kan? Yang ini pun D juga. D juga. Okey? Tapi bila kita tolak T3 tolak T1, apa kita dapat? Bila T3 tolak T1, sebenarnya yang kita patut dapat adalah 2D. Nampak? Nampak? D. 2D. Jadi kalau kita ambil yang ini, tolak yang ini, kita akan dapat 2D. Dia kena tengok idea dia. Sebab dia kata sebutan ganjil. Sebutan ganjil sebutan genap, ni idea dia. Jadi saya boleh ambil terus yang ini, kan? Tolak yang ini. Menghasilkan 2D. Kalau nak masukkan terus dalam formula boleh ke? Masukkan formula boleh juga. T1, kau masuk dalam formula. Yang ini A masuk dalam T3. Boleh? Tak ada masalah. Boleh. Sebab yang ini adalah A. Kan? Cuma bila A dia pecahan ni, dah dia pelik jadi. Kan? Jadi kalau kita buat macam ni pun boleh, nak masuk dalam formula. Dah akan dapat benda yang sama. Jangan risau. Okay? Contoh kalau saya buat macam ni, T3 tolak T1 saya dah ada kat atas ni. Nampak? Jadi D saya adalah sama dengan yang ini tolak ni bahagi 2. Itu idea saya. D adalah saya akan dapat H tolak 13 bahagi 2. Dapatlah jawapan saya. H saya adalah 109/13 tolak 13/2. Kamu tekan je kalkulator, dapatlah jawapan dia. Jadi jawapan dia pelik sebab apa? Dia pakai pecahan ni. Dia nak bagi kamu confuse dengan kemahiran pecahan tu. Dapat negatif. Okay, dah saya dapat negatif tu ke? Negatif 30/13. Dia kena check balik nombor-nombor ni. Cuba tengok. Kalau Syafika pakai formula buat apa? Sama tak? Sekejap cikgu tengah kira.
Markah dia 5 je. Tapi sebab pecahan, dia menyebabkan janjang dia susah. Sama cikgu. Sama kan? Dia tak lagi lah. Sebab memang formula dia tak ada lagi sama. Benda yang sama. Okey? Cuma hati-hati. Bila soalan melibatkan pecahan, kena jaga-jaga. Jaga sikit. Kan? Ini soalan ni ada 2-3 kali lah saya jumpa dalam exam. Iaitu dia bagi sebutan ganjil, sebutan genap. Dia bagi hasil tambah lagi macam-macam. Okey? Contoh nombor 3 kita. Tengok lagi. Yang lain kalau tanya kamu cakap je. Kan? Tak ada nombor, hilang nombor. Nombor hilang. Okey. Darjah 4 menunjukkan bagaimana dua dawai A dan B telah dibengkokkan kepada beberapa bahagian. Okey. Bahagian pertama mesti berukuran A. Dan setiap bahagian berikutnya dipendekkan sebanyak D secara berturutan. Ayat dia. Dawai A yang panjangnya 820 cm dibengkokkan kepada 10 bahagian. Jadi kat sini dawai A ni, dia punya asal dia, A dia adalah apa? 820. Bukan, sorry. 820 ni adalah semua. SN dia. SN sama dengan 820. Dibengkokkan kepada 10 bahagian. Maksudnya N sama dengan 10. Okey, yang kedua maklumat apa dia bagi? Manakala dawai B panjangnya, jadi panjang semua SN. SN adalah sama dengan 1240 dawai B. Dibengkokkan tepat kepada 20 bahagian. 20 bahagian maksudnya kat sini adalah N dia adalah 20. Soalan dia kat sini cari mana soalan ni? Sebelah ni. Okay. Nilai A dan nilai D. Nilai A dan nilai D. Okay. Pertama, cikgu ni kena guna cara penghapusan tak cikgu? Dia kalau biasanya kalau ada dua persamaan, dia nak minta dua unknown, biasanya dia adalah melibatkan persamaan serentak. Kena tengok keadaan. Sebab soalan ni dia tak bagi yang Pak. Dia tak bagi apa? Apa yang tak bagi soalan ni? Dia tak bagi jenis apa, betul tak? Janjang apa? Okey. Sebab dia tak bagi. Tapi ayat dia kata dipendekkan sebanyak DCM. Itu ayat dia. Kat sini kita buat kesimpulan kita, bila dipendekkan maksudnya tolak. Tolak maksudnya DCM yang ini adalah melibatkan apa? Janjang aritmetik. Kena hati-hati tengok dulu. Sebelum kita buat. Okey. Jadi kat sini kita buat kesimpulan dia A sama dengan A lah. Ini A sama dengan A pula, sama. D sama dengan D, tak ada masalah. D memang D. Okay. Jadi kita pecahkan kepada formula apa? SN. Kan? Jadi apa formula SN? SN adalah 10/2 untuk belah sini punya. 2A campur N tolak 1 tinggal 9D. Sama dengan 820. Yang sebelah kanan 20/2 2A campur dengan 19D sama dengan 1240. Ini kena buat soalan serentak lah. Kan? Tak payah pakai penghapusan ni apa ni, pakai kalkulator je. Boleh pakai kalkulator, tak ada masalah. Jadi kamu tapi kena selesai ni dulu lah. Kita buat dulu. Yang ini 5 kita bagi sebelah bahagi 5. Yang ini 10 bagi sebelah bahagi 10. Dia akan jadi 2A campur 9D sama dengan, ini akan dapat 164. Yang ini 2A campur 19D sama dengan 124. Kita pakai kalkulator boleh. Nak pakai macam mana nak dapat A dengan D, kita pulang. Benda ni yang penting dah letak. Add math sampai sini. Persoalan serentak bukan add math saja. Kan? Okey. Jadi saya pakai manual ke? Saya pakai manual lah. Kamu boleh pakai kalkulator terus.
164 kan. Kat sini kita akan dapat A mati. Yang ini akan jadi 10. Negatif 40. Ni 40. Negatif 40. Jadi D sama dengan negatif 4. Okey. Jadi A ambil masuk sini. 2A campur 9 kali negatif 4 sama dengan 164. Jadi 164 campur dengan 36. 400 kan. A sama dengan 100. Dapat dua-dua A dengan B. Boleh Tapi macam mana nak buat ni tak payah tunjuk. Yang penting macam mana, apa benda kita keluarkan persamaan tu. Ni kamu akan dapat markah. Okey. Dah dapat A dengan D, biasanya semua soalan boleh jawab lah. Sebab A dan bila kamu ada A dengan D, semua formula boleh pakai. Jadi soalan kedua dia nak apa? Bahagian ke berapakah berukuran 52 cm? Bahagian ke berapakah berukuran 52? Okey, kenapa dia tak bagi tahu yang mana satu? Sebab sama je. Dia mula dengan 100, lepas tu tolak 4, tolak 4, tolak 4, tolak 4, tolak 4, tolak 4. Sama je yang keberapa. Yang keberapa A, berapa S, B sama je. Kan? Jadi dia nak apa? Bahagian keberapa adalah 52, berukuran 52. Jadi kita akan ambil kat situ Tn. Jadi untuk B, Tn sama dengan 52. Jadi tu kita formula kita A tambah N tolak 1D sama dengan 52. A kita 100. N tolak 1. D kita negatif 4 sama dengan 52. Ini algebra biasa. Kamu selesaikan saja. N tolak 1 sama dengan 52 tolak 100. Okey. Negatif 48. Negatif 48 bahagi dengan negatif 4. 12. Jadi N akan dapat 13. Dapat? Okey. Ini best. Ini senang sikit lah. Tengok. Bila dia tak boleh balas, markah pun satu je. Markah pun satu je. N 13. Okey. Markah yang soalan terakhir C. Beza antara panjang terakhir kedua-dua dawai itu. Apakah panjang terakhir? Panjang terakhir. Panjang terakhir maksudnya kedua-dua dawai. Sini. Untuk yang sebelah sini adalah P10. Last sekali sebab dia ada 10 bahagiannya. Untuk yang sebelah sini adalah P20. Kena carilah dia punya beza dia. Jadi untuk T10 yang belah sini adalah 100 A campur dengan 9. D kita negatif 4. Jadi kamu akan dapat 100 tolak dengan 36. Kamu akan dapat sini 64 panjang yang terakhir. Yang ini pula benda yang sama. 100 campur dengan 19. D negatif 4. Sebab tu formula dia. Kamu tengok markah ada 2 je dia bagi markah. 100 tolak dengan akan dapat sini 24. Jadi oleh sebab itu beza dia sama dengan 64 tolak 24. Kita akan dapat jawapan kita beza dia sebanyak 40. Dia kamu tengok Kalau janjang biasanya kalau kertas 1 ni dia biasa favorite dia aritmetik lah. Benar. Okey. Boleh ada soalan? Senang kan? Cikgu nak tengok sekejap. Boleh? Ya. Yang mana? Yang ni, first. Yang first. Cikgu cerita balik macam mana boleh dapat tu. Yang mana? Yang macam mana cikgu tahu yang tu dia sama. Satu kan 10/2, satu lagi kan 20/2. Oh ni dia bagi N. N dia bagi nampak. Dia kata untuk dawai A bengkokkan tepat 10 bahagian. Tu dapat N. N dia 10. Dawai B dia kata bengkokkan kepada 20 bahagian. N 20. Dia begitu. Jadi kita masuk formula SN je lah. Kan formula SN apa formula SN? N
N per 2. 2A campur N tolak 1D. Dia patut dia jadi ni. 10 per 2 yang ni. 20 per 2. Dia ikut N dia. Dalam ayat ni direct dia dah bagi. Ini simple sebab maklumat yang dia bagi complete dah, banyak dah. Jadi kita hanya perlu selesaikan menggunakan persamaan sahaja. Okey, cuba tengok. Boleh, Syarika? Tengok. Oh. Okey, boleh. Nampak. Okey, dah? Boleh? Dia tu lagi. Ni nanti belakang ni lagi dahsyat soalan ni. Okey, ni cong. Cuba baca tengok. Yang dah ada soalan boleh tengok. Kamu boleh tengok kamu print sendiri. Chong memohon pekerjaan daripada sebuah syarikat. Syarikat tersebut menawarkan gaji permulaan sebanyak 18,000. Kita ambil maklumat. Chong, gaji permulaan maksudnya A. 18,000. Okey. Dengan setahun dengan 5% kenaikan gaji tahunan daripada gaji pokok. Okey, ini kamu kena faham. Bila dia kata kenaikan 5%, dia automatik bila lepas 100 dia adalah janjang geometri. Bila janjang geometri, cerita dia A dah ada, kawan dia seorang lagi R. Kan? Bila dia kata kenaikan 5%, kamu terus tulis kenaikan 5% maksudnya asal dia 100. Naik 5, tambah 5. Per 100%. Terus dapat R dia adalah sama dengan 1.05. Itu kena ingat. Kalau dia kata turun, tolak. Ini cerita pasal peratus biasa. Okay. Chong bercadang untuk menyimpan 25% daripada gajinya untuk melanjutkan pelajaran selepas bekerja 5 tahun. Itu kemudian cerita. Kan dia nak simpan 25 ni. Selepas 5 tahun kan. Okay. Dia nak simpan apa? 20%. 25%. Kemudian. Okay. Hitung jumlah simpanan untuk pengajiannya selepas bekerja selama 5 tahun. Berikan jawapan anda betul kepada RM terhampir. Jadi gaji tahun pertama dia yang ini. Jadi kalau kamu nak buat janjang pun boleh, nak buat hasil tambah terus pun tak apa, tak ada masalah. Kan? Kalau buat hasil tambah SN terus pun tak apa. Kalau nak buat janjang dulu pun boleh. Kan? Ini saya akan terus ni, saya akan buat sebab 5 tahun. Selepas 5 tahun, berapa jumlah gaji dia dapat? S5. Dan S5 dia macam tadi. Ini adalah janjang apa? Geometri. Janjang geometri kita buat bawah dulu. Bawah dulu maksudnya 1.05. Maksudnya saya akan tulis ini 1.05 tolak 1. Atas saya letak A 18,000. Kemudian formula dia R 1.05 kuasa N 5 tolak 1. Terus dapat. Okay, tu dapat. Ambil kalkulator kiri dia terus. 18,000. Kemudian 1.05 kuasa 5. Tolak 1. Kadang-kadang kalkulator susah kalau pecah-pecahan ni. Okay. Hui, banyak. Banyak ni. Betul ke ni? Okay. Ada salah saya buat ni. 18,000 banyak sangat. Kenapa kena bahagi 100 cikgu? Kena bahagi 100. 100 sebab peratus. Tapi dia kata Kenaikan dia sebanyak apa?
5%. Kan? Gaji tahunan kan? Tapi cikgu buat tu S5 bukan kepatutnya T5. T5 bukan. T5 gaji dia selepas 5 tahun. Tapi itulah kan kalau S5 nanti jumlah gaji je selepas 5 tahun. Jumlah gaji dia selepas 5 tahun. Okey, macam ni Sekejap, saya cuba kamu tekan kalkulator dapat berapa ni? Saya dapat banyak sangat. Saya dapat RM99,461. Oh, kalkulator saya salah ni. Aduh. Berapa? 99,000? 461.36. 461 61. .3625. 3625. Saya kalkulator salah ni. Macam mana? Kenapa boleh salah kalkulator ni? Pelik. Okey. Dia macam ni. Kalau kita buat janjang, baru kita nampak bentuk dia. Buat janjang. Contoh, kalau dia mula-mula dia 18,000. Lepas tu, gaji dia tahun depan, gaji dia naik sebanyak 5%. Kamu ambil 18,000, darab dengan 1.05. Kamu akan dapat gaji dia naik sikit je, 900. Nampak? Lepas tu kamu darab lagi dengan 1.05. Dia jadi gaji seterusnya adalah 19,845. Tu jadi untuk janjang, jadi seterusnya. Dia jadi terus darab dengan 1.05. Nampak? Dia jadi 20,837.25. Dan seterusnya darab 1.05. Sini kita akan dapat 21879.1125. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Maksudnya, selepas dia kerja 5 tahun, inilah jumlah gaji dia semua yang dia dah dapat. Kenapa cikgu tak buat T5 je terus? Kalau T5, maksudnya ini gaji dia pada tahun kelima sahaja. Oh, sebab cikgu nak kira 25% setahun tu. Sebab dia kata kat situ, soalan dia kat sini, dia kata, Chong bercadang untuk menyimpan 20% daripada gajinya untuk melanjutkan pelajaran selepas bekerja selama 5 tahun. Maksudnya, 25, disimpan 20%. Jadi kita boleh kira apa? Jumlah semua 20% sama. Dia akan dapat sama. Sebab tu, yang disimpan tu adalah ni 25% daripada jumlah semua. Sama ya? Tambah ni sama cerita dia. 461 3625. Okay. Sama cerita dia. Dia banyak dia simpan. Sembilan 461 point. Ini dengan poin-poin tepat lagi ni. Dia simpan sebanyak RM24,865.34. Ini banyak. Soalan dia minta apa? Soalan dia minta kat situ bagi nearest RM. Oh sorry, nearest RM. Nearest RM maksudnya ni tak nak. Ni kita akan dapat RM 24865 sahaja. RM yang terdekat. Boleh? Ada soalan? Yang lain ada soalan? Kita tengok. Ini soalan dia. Jadi kalau dia kerja macam ni kalau dia kerja 18,000 ni gaji dia berapa? Sebulan. 18,000 bahagi dengan 12. 1,500 sebulan. Nampak? 1,500. Dia boleh simpan setiap bulan 25% ataupun dia simpan macam mana dia simpan lah. Asalkan 25% dia simpan maksudnya akan dapat. Dia kira macam tu, tak ada masalah. Kan? Tapi biasanya kalau macam ni memang dia akan simpan 25% setiap bulan lah. Sikit. Jumlah dia yang sama.
Dia akan dapat sama. Okey. Tengok B pula, soalan B. Diberi bahawa 3 sebutan berturutan satu janjang aritmetik. Nampak? Ni dah berapa kali jumpa soalan ni, 3 sebutan berturutan. Kan? Pada tadi kita jumpa benda yang sama, dia akan ulang-ulang. 3x campur 1, lepas tu 25, lepas tu x kuasa 2 tolak 5. Dia main x kuasa 2. Okey, janjang apa? Janjang aritmetik. Cari nilai x jika basis punya adalah lebih daripada 10. Dia kata D dia mesti lebih pada 10. Kenapa dia bagi syarat dia macam ni? Sebab kamu nampak, bila ada kuasa 2, cerita dia selalunya akan jadi kuadratik. Dan kuadratik akan menghasilkan 2 jawapan. Kan? Seterusnya tentukan sebutan pertama. Jika x kuasa 2 tolak 5 adalah sebutan ke-10. Pula. Dia buat hal. Kan? Okey. Jadi kat sini saya akan cari D dulu. Macam mana cari D? Kita boleh guna konsep tadi. Ni dengan ni. Nampak? D sama dengan D. Sama. Jadi saya akan guna kat sini. Tolak ni kita akan dapat 25 tolak 1, 24. 24. X tak ada kat sini. Tolak 3x, tolak 3x. Okey. Yang ini tolak ni kita akan dapat kat situ. X kuasa 2 tolak 25, tolak x kuasa 2. Negatif 5 tolak 25, negatif 30. Dia akan jadi kuadratik. Bila jadi kuadratik, kita jadikanlah general form, tekan kalkulator faktor. Campur 3x, kat sini negatif 54. Ni kamu ambil kalkulator, faktor je. Okay, kita akan dapat A dia 1, B dia 3, C negatif 54. Jawapan kita akan dapat X1 sama dengan negatif 9 dan X2 sama dengan 6. Okey, X1 sama dengan negatif 9, X2 sama dengan 6. Tapi soalan nak apa? Kita nak cari D, bukan X. D kat mana? Ni D kita. 2 calon D kita. Calon belah kiri, D. Sini 24 tolak 3X. Kita ambil yang ni senang. Okey. Jadi kalau kita ambil X sama dengan negatif 9, kita akan dapat 24 tolak 3 kali negatif 9. Jadi kita akan dapat 24 campur 27. 51. Okey. Kalau kita ambil 6, 6 pula kalau ambil X sama dengan 6. X sama dengan 6 maksudnya D kita sama dengan 24 tolak 3 kali 6. 24 tolak 18. Sini kita akan dapat 6 saja. Nampak? Jadi soalan syarat dia kata apa? Dia nak kalau D lebih daripada 10. Di depan kita D kita ambil yang ini. D sama dengan 51. Cuba tengok. Sampai sini dulu. Sebelum kita pergi jawab yang seterusnya. Boleh faham apa soalan nak? Boleh? Okey. Soalan dia boleh senang ni. Cuma dia minta apa? Dia minta A. Dia minta A. Dia kata yang ini adalah T10. Yang ini adalah T10. Dia minta A. Kita akan pergi ke situ. Jadi T10 sama dengan X kuasa 2 tolak 5. X kita pun ada dah 51. Kan? Jadi saya akan ambil situ 51 kuasa 2 tolak 5. Ini adalah T10. Kan? Jadi terus banyak ni. (2596). 2596. Jadi saya terus pecahkan formula kita untuk A campur N tolak 1D kita sama dengan 2596. A kita tak tahu. N tolak 1 adalah 9 dan D kita adalah 51. Itu dapat 2596. Kita terus ambil 2596 tolak dengan 9 darab 51. Kita akan dapat A sama dengan 2137. Ni 5 markah dia bagi. Yang tu yang best.
Okay? Sebab dia melibatkan dua topik, iaitu topik janjang dan juga kuadratik. Dan ada masalah kat sini dalam bentuk kebat dia tanya. Boleh ke? Okey. Pergi seterusnya. Cikgu nak tengok soalan dah siap ke cikgu? Soalan dia. Okey cikgu. Boleh? Boleh. Okay. Next. Soalan dia. Encik Kamal mengusahakan satu kolam ikan. Kolam ikan. Beliau menternak 19.6 ekor ikan dalam kolam. Ini maksudnya apa benda? Dapat nombor ni ambil terus. Ini maksudnya dia punya A. A sama dengan Cikgu, 1. yang soalan tadi tu nak tengok sekejap, cikgu. Jawapan tadi. Jawapan. Yang mana? B ke? Kenapa X je cikgu masukkan D? Kenapa X je? Kan dekat situ kan X square tolak 5. Lepas tu cikgu masukkan D je sebagai X. Kenapa bukannya negatif 9 square tolak 5? Mana? Yang mana? Bawah T10. T10. Kan dia X square tolak 5. Lepas tu cikgu masukkan 51 square tolak 5. Oh iyalah, betul lah. Syarikah nasib baik kau nampak. Saya salah masuk D kan? Patut jadi besar nombor ni Patutnya masuk apa? Negatif 9. Okey. Sorry. Oh, nasib baik Syarikah nampak. Saya pergi masuk D pula kat sini kan. Patutnya sini masuk apa? X kan? X adalah negatif 9. Betul Syarikah. Sorry. T10. Oh, dahsyat lah. Nampak saya tak pasal. Okey, kita tengok. Kira 81 tolak 5. Nombor dia kecil sikit lah. 76. Cantik. Boleh. Okey. Boleh. Jadi kat sini betulkan balik. Ini salah lah saya buat ni. Okey. Jadi kat sini sepatutnya A kita kat situ tak tahu sama dengan campur dengan 9D. D51 sama dengan 76. Okey. Jadi A kita situ adalah negatif. Negatif 383. Negatif A sama dengan negatif 383. Betul Syarikah. Saya salah masuk. Patutnya sini apa? X kuasa 2 tolak 5. Betul. Tengok balik Nombor 7 Encik Kamal mengusahakan kolam ikan. Beliau menternak 1996 ekor ikan dalam kolam dan menambah 140 ekor ikan dalam kolam pada hari pertama setiap bulan mulai Mac 2019. Maksudnya dia tambah. Tambah maksudnya D lah. D adalah 140 D kita. Okey. Berapakah jumlah ikan dalam kolam pada 15 Mei? Dia main time dari masa kan? 15 Mei 2020. Jadi maksudnya dia start kat situ. Dia kata dia tambah pada hari pertama setiap bulan mulai Mac. Mac 2019. Kan? Okay, jadi maksudnya kita kena tengok kat situ. Dia start dengan Mac 2019. Dia punya T1 ni. Sebab time dia tambah. Bukan T1, sorry. Yang ini adalah T2. Kita ambil T2. Sebab asal dia, T1 dia adalah 1996. Okay. Pada 1 Mac, dia dah tambah sebanyak 140. Okay. Jadi kat situ kita nak tengok sampai bila. Kita nombor sampai 15 Mei. Jadi Mac pergi Mac 12. Mac pergi Mac adalah sebanyak 12 kan. Jadi kat sini Mac 2020 12. 12 maksudnya sini ke sini adalah 12. Jadi T2 sini adalah T 14. Betul? Kita check boleh. Mac, April, Mei. Jadi kat sini adalah Mei 2020 adalah
T16. Cuba cek. Okey. Tengok. Betul kan? Jadi kat sini timing dia kita dah keluarkan. Dia kata berapakah jumlah ikan dalam kolam? Berapakah jumlah ikan dalam kolam? Okey. Jadi ikan dalam kolam dia akan jadi macam mana? Kita ambil SN. Terus SN kita. SN formula kita janjang aritmetiknya N per 2, 2A campur N tolak 1D. Jadi SN kita adalah S16. Sama dengan 16 per 2, 1996 campur dengan 15. D kita 140. Okay, sekarang kita. Saya akan dapat ke sini adalah 48736 ekor. Banyak ni. Okey. Cuba tengok. 3 markah dia bagi. Tak timing ni. Timing yang penting. Soalan nombor 2. Pada 31 Mei, sebelum dia tambah ikan satu lagi, 31 Mei, ikan dalam kolam telah dijangkiti sejenis penyakit. Diketahui bahawa separuh daripada jumlah ikan akan mati setiap hari pula. Mulai keesokan hari dan hari-hari seterusnya. Nyatakan tarikh apabila semua ikan dalam kolam itu mati. Yang ini maksudnya sampai sini jumlah ikan semua dalam kolam ada banyak ni. Sampai sini. Sekejap. Saya rasa salah saya buat ni. Oh, sorry. Ni salah ni. Okey, cuba kamu tengok kat mana saya salah. Saya tengok soalan nombor 2 tu baru saya perasan. Ni salah ni saya buat. Okey. SNS. Patutnya T kan, cikgu? Betul. Patutnya T. Kalau SN tak C. Banyak betul ikan dia beranak. Kan? Maksudnya T. Sebab bila ikan tu, dia mula-mula ada 1996. Lepas tu dia tambah sebanyak 140. Kan? Jadi 1996 tambah 140. Dalam kolam dia akan ada 2136. Ni dalam kolam tu ada banyak ni. Yang ni tak kira dah. Ini dalam kolam. Seterusnya dia tambah lagi sebanyak 140 lagi. Dia akan next dalam kolam dia akan jadi 2276. Maksudnya yang atas tak pakai lah. Itu beza dengan yang kita buat macam biasa. Okey. Jadi saya silap. Ini bukan, saya tak boleh pakai SN. Kalau SN ikan dia beranak banyak sangat. Jadi dia sepatutnya pakai TN. Jadi saya betulkan balik. Silap. Jadi kat sini sepatutnya dia adalah bukan S16, T16 saja. T16 maksudnya A 1996 campur dengan 15D saja. Baru betul bilangan ikan dia. Campur dengan 15 darab dengan 140. Dia akan dapat 4096. Baru betul. Bila masuk 31 Mei tu, dia start mati. Bila start mati separuh, kita anggap dia tak tambah dah. Jadi benda ni dia akan jadi, yang ini adalah A yang baru. A yang baru adalah bilangan ikan akhir kita adalah 14096. Bila dia mati separuh, dia dah jadi janjang geometri. Sebab dia separuh-separuh. Jadi dengan R dia adalah sama dengan apa? Separuh, 0.5.
Dia akan bahagi dua, bahagi dua, bahagi dua, bahagi dua, bahagi dua, bahagi dua. Itu separuh. Kan? Dan benda ni adalah, bila dia kata, soalan dia, nyatakan tarikh apabila semua ikan dalam kolam tersebut mati. Maksudnya dia apa? S infinity ni sepatutnya ni. Semua mati. Kan? S infinity. Dan kalau infinity bila nak kira, you know. Kan? Jadi kita tak boleh pakai infinity, kita pakai SN. SN, semua mati maksudnya SN lebih besar, apa lebih besar? Lebih kecil atau sama dengan kosong. Dia mati, separuh. Separuh. Seterusnya. Okay? Bukan SN. Sorry, silap lagi saya. Dua, tiga kali silap ni. TN. Dia bukan SN, dia TN. Okay? Nak dapat tepat kita buat janjang tengok separuh. Maksudnya mula-mula dia 4096. Next, kemudian kita bahagi 2. 4096 kita bahagi 2. Kita akan dapat 2048. Lepas tu kita bahagi 2 lagi. 1024. Jadi maksudnya sampai bila? Sampai kosong. Sampai kosong ni berapa? Berapa lama? Itu soalan dia tanya. Sebab dia separuh. Okay? Jadi yang dia nak cari adalah apa? Bukan SN, sorry. Dia kata TN. Bila benda ni akan jadi lebih kecil atau sama dengan kosong. Okay? TN, formula dia adalah TN sama dengan ARN tolak 1. Saya akan masukkan kat situ. A kita yang kita anggap baru adalah 4096. R kita adalah 0.5 separuh. Kemudian N tolak 1. Okay. Kalau sama dengan kosong boleh. Sama dengan kosong boleh. Tapi sama dengan kosong tak sesuai lah. Dia lebih sesuai kita ambil. Mesti lebih kecil daripada kosong. Atau sama dengan kosong. Jadi kita boleh pakai. Macam tadi lah. Di sini. Sekejap saya tengok kosong. Mati semua ikan dia. Tak boleh juga. Kosong. Baca soalan lagi sekali ya. Betul. Sekejap Kalau dia kosong. Bukan kosong. Tak boleh kosong. Satu. Sekejap saya tengok. Try betul-betul. Dia tak boleh kosong.
Kalau letak kosong tak boleh. Sebab kosong ni kita tak boleh, kalau kita bahagi ni ke sebelah ni, kita buat kosong, dia mati habis semua. Tak boleh kosong. Maksudnya kita nak cari bila ikan tu akan kurang pada satu. Jangan kosong tak boleh. Bagus ni soalan ni, saya pun jangan jumpa soalan macam ni. Dia trik, dia pandai soalan ni dia buat trik kan. Jadi kalau kamu pakai satu baru dapat jawapan. Tengok pakai satu. Kena hati-hati kat sini, kita tengok. Bila kita guna satu, maksudnya dia tak boleh pakai kosong. Saya pakai A sama dengan 4096, yang mana R sama dengan 0.5. Bila kita bahagi, bila dia kurang satu, kan tu tinggal separuh. Itu kita akan buat kat situ Tn adalah lebih kecil atau sama dengan satu. Last sekali. Okey. Yang ini saya akan ambil kat sini, Tn kita adalah 4096 0.5 N tolak 1 lebih kecil 1. Tak boleh sama dengan. Jadi bila kita pindah ni akan dapat 0.5 N tolak 1 lebih kecil daripada 1 per 4096. Jadi macam tadi kita pakai formula log tu kan, N tolak 1. Cuma kat sini bila kamu pindahkan ni ke sebelah guna log, bila nombor ni lebih kecil daripada 1, simbol ni akan bertukar. Kenapa akan bertukar? Sebab log 0.5 nilai dia negatif. Log 0.5 dia nilai dia sama dengan nilai negatif. Dia seolah-olah kita bahagi dengan nombor negatif. Bila kita bahagi dengan nombor negatif, simbol ni akan bertukar. Terus kita buat log 1 per 4096, cuba tekan kalkulator. Bahagi dengan log 0.5. Sini kamu akan dapat N tolak 1 lebih besar daripada 1266. Jadi kita akan dapat situ N tolak 1 lebih besar daripada 13. N lebih besar daripada 13. Okey. Jadi jawapan kita, oleh sebab itu dia tanya soalan ni berapa hari ikan semua mati. Ikan tu kalau mati semua selepas 14 hari. Kenapa saya ambil 14 hari? Dia lebih besar daripada 13. Cuba kamu tengok. Soalan ni susah sikit. Kalau ada tanya, bagi tahu. Dia ada sikit trik. Trik kamu. Dengan saya punya trik. Okey, ni salah. Okey, boleh ke? Macam mana? Okey, Syafika. Boleh cikgu. Boleh Okey. Tengok B Soalan B. Soalan B kat sini adalah satu janjang aritmetik mempunyai kita tak muat. Okey, janjang aritmetik mempunyai 11 sebutan. Jadi dia ada B ada janjang aritmetik 11 sebutan, N sama dengan 11. Hasil tambah sebutan-sebutan ganjil. Ni tadi kita ada bincang. Hasil tambah sebutan-sebutan ganjil adalah 22. Yang ini hasil tambah ganjil. Sama dengan 222. Dan sebutan terakhir, Tn. T11. Sama dengan 50.75. Cari nilai bagi sebutan pertama dan beza sukunya. Okey. Jadi kita tengok. Bila kita buat sebutan ganjil ni, walaupun dia 11, maksudnya kita boleh congak dengan cara yang biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Jadi kalau saya buat hasil tambah, saya akan ambil yang ini. Ini adalah hasil tambah sebutan ganjil. Okay. Yang T11 dia bagi adalah 50.75. Kan? Janjang aritmetik. Jadi saya akan gunakan hasil tambah ni dulu. Bila saya tambah ni,
Macam biasa saya buat ni. Nampak? Okay. Yang saya tambah apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bagi saya anggap dia sebagai S6 saja. S6 sama dengan 222. Dan T11 saya tukar jadi T6. Sama dengan 50.75. Nampak? Jadi saya masukkan. Masukkan kat sini, saya ambil S6 adalah apa? N per 2. 6 per 2. Okay. Kemudian, formula ni kita boleh pakai sebab kita ada T6. Jadi kita boleh pakai formula yang kedua untuk Sn, iaitu Sn sama dengan N per 2 A campur L. Ini formula kedua untuk Sn. Boleh pakai ini. Jadi kita senang dapat A. Sebab kita dapat N per 2. Sini kita ambil A. L kita ada 50.75. Sama dengan kat sini adalah 222. Nampak? Situ ambil kat situ. Terus buat. Ambil kalkulator. Kita akan dapat apa? 222 bahagi 3. Bahagi 3 kemudian tolak dengan 50.75. Jadi A kita dapat kat situ adalah 23.25. Itu A, tak ada masalah. Okey, boleh faham tak? Kenapa saya tukar jadi 6? Kita ingat. Saya ubah. Saya kata hasil tambah ganjil. Okey. Lepas tu, kamu kena ingat, A yang 6 ni dengan A yang 11 adalah A yang sama. Sebab ini A sama. Ini adalah 23.25. Macam mana nak cari D yang asal? D yang asal kita boleh pakai yang ini balik. T11 boleh pakai T11. Tapi kita guna yang asal pula. Jadi T11 sama juga A campur 11 tolak 1. Jadi 10D. Boleh pakai. Dapat D dia yang asal. Jadi T11. Okay. T11 dia adalah 50.75 sama dengan A kita dah ada 23.25 campur 10D. Dia akan dapat tu. Jadi kamu akan dapat kat situ D kita adalah sama dengan 50.75 tolak 23.25. Kemudian bahagi 10. Kita akan dapat jawapan D 2.75. Cuba perhatikan. Ini janjang yang sama. Kita ubah sesuai janjang untuk nak jawab soalan. Tengok. Boleh? Okey? Kan? Saya buat satu lagi soalan. Satu lagi ni. Sempat. Habis. Okey. Soalan nombor 10. Diberi 3 sebutan. Sama. Tadi, banyak kali jumpa ni kan. 12 tolak X, yang ini 18, yang ini 4X. Kan? Kemudian cari nilai X. Cari nilai X. Janjang aritmetik. Kamu tahu formula dia? D sama dengan D. D sama dengan D kan. Boleh pakai ini kan. Okay, jadi kita akan ambil 18 tolak 12 akan dapat 6. Kosong tolak negatif X akan dapat positif X. Ini kadang-kadang silap ni. Dengan 4X tolak 18. Jadi kita akan dapat jawapan untuk nilai X kat sini adalah akan dapat kat sini 3X sama dengan 24. Jadi X sama dengan 8. Okay. Satu lagi cara. Kalau janjang aritmetik, kamu boleh gunakan konsep purata. Konsep purata maksudnya kita ambil ni campur ni bahagi 2 dapat tengah. Dia macam titik tengah. Konsep titik tengah. Purata titik tengah sama dengan 4X campur dengan 12 tolak X ni bahagi 2. Ini konsep dia. Janjang aritmetik boleh pakai. Jadi sini akan jadi 36.
sini akan jadi 3x campur 12. 3x akan dapat 24 dan x sama dengan 8. Jawab sama. Benda yang sama, dia tak berubah. Okey. B. 3 sebutan positif berturutan. 3 sebutan positif berturutan bagi satu janjang geometri ialah 3H 36. Sorry. 36H dan K. Okey. Diberi bawah hasil tambah sebutan-sebutan itu adalah 52. Kan? Ni campur ni 52. 36 campur H campur K sama dengan 52. Okay. Cari nilai H dan nilai K. Okay. Yang ini saya tulis macam ni. Dia boleh juga kita buat T3. T3 pula. S3. S3 sama dengan 52 sama cerita ni. Cuma bila dia bagi macam ni bentuk ni, ni kita boleh dapat A je. A sama dengan 36. A sama dengan 36. Okey. Kemudian kita akan dapat apa? R. R sama dengan apa? H tolak 36 dan R juga sama dengan K tolak H. Kan? Jadi kat sini kita akan dapat sama, benda ni sama. Benda sama, kita boleh buat satu persamaan kat situ, dia akan jadi apa? H tolak 36 sama dengan K tolak H. Jadi saya akan bawa pindah. Saya akan dapat K sama dengan 2H tolak 36. Ni bawa ke sini. Jangan pakai formula tak ID. Jenuh pakai. Ni bawa ke sini. Kita try tengok. Kita akan dapat apa satu unknown Kat sini K saya masukkan 36 campur dengan H campur dengan 2H tolak 36 sama dengan 52. Sama serentak je. Kita try. Tinggal 3H 52. Jadi H sama dengan 52 bahagi 3. Maka dapat 52 per 3. Tak boleh bagi kan? 52 per 3 H kita. Okey. Dapat H, cari K. Masuk kat sini. Jadi kita akan dapat K kat sini. 2 kali 52 per 3 tolak 36 sama dengan K. Sekejap. Oh, sorry. Salah lagi. Banyak kali saya salah hari ni. Ini saya terpengaruh dengan A tadi. Ini bukan aritmetik, sorry. Yang B ni dia bagi tahu B ni adalah janjang geometri. Oh, sorry, silap. Habis. Bagi sekali. Geometri 36 HK. Janjang geometri bukan DR. Jadi H per 36 sama dengan K per H. Dia silap. Jadi kat sini K sama dengan H kuasa 2 per 36. Betulkan balik. Kemudian 36 campur H campur K sama dengan 52. Benda ni sama. Cuma silap tadi. Jadi saya tengok balik. Dia geometri. Okay, 36 campur H campur dengan K H kuasa 2 per 36 sama dengan 52. Baru dapat. Bagi cantik balik. Yang ini pakai kalkulator je. Yang ini terus dapat H kuasa 2 1 per 36 campur dengan H. Kemudian tolak dengan 16 sama dengan 0. Yang ini terus ambil kalkulator faktor. Okay, 1 per 36. Kemudian 1. Kemudian negatif 16.
Jadi H akan dapat sama dengan 12. Sebab dia nak yang positif. Kan? Bila H 12, jadi K sama dengan 12 kuasa 2 per 36. Dapat 4. Okay, kamu tengok balik. Kan? Keliru lah saya pun kadang-kadang terus silap antara aritmetik dengan geometri. Kena tengok betul-betul kan aku nak tulis. Jadi kamu kena jaga-jagalah dalam exam. Benda tu boleh menyebabkan kita careless dan salah. Padahal benda tu soalan dia kita boleh buat kat sini. Jadi untuk hari ni sampai sini dulu, tak sempat saya nak habiskan. Kamu pula ada exam esok. Jadi yang exam tu buat betul-betul Adrina. Okay? InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cikgu. Cikgu. Thank you, cikgu.